TV KPM. Waalaikumsalam. Dah sampai anak ayam saya. Encik kat mana sekarang ni? Dah depan rumah saya. Allah, seronoknya. Okey, cik. Kejap. Okey, boleh masuk. Dah buka dah pintu rumah. Okey, terima kasih, encik. Dah sampai dah anak ayam. Assalamualaikum. Salam. Comelnya. Ni anak ayam. Allah, comelnya. Gebu-gebu semua. Terima kasih banyak, encik. Kejap. Nak letak dekat mana anak ayam ni? Takkan nak letak dalam bilik? Hai. Nak tanya siapa? Tak tahu nak letak dekat mana. Yo. Anak ayam turun 10 ekor. Mana nak simpan? Nak tanya siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari dua sudut. Siapakah puan-puan ini? Puan-puan penternak ke? Tak, kami ni cikgu ayam. Cikgu. Minta maaf, cikgu. Cikgu. Kami tengok macam Yuyu ni macam ada masalah je sekarang ni. Yelah, Yuyu dah tempah ayam-ayam ni datang semua. Bila dah sampai, Yuyu tak tahu nak simpan dekat mana, cikgu. Nak simpan dekat mana ni, Jangan cikgu Zati? risau, Yuyu. Kami akan tolong Yuyu untuk sediakan tempat perindukan untuk ayam ni. Perindukan? Perindukan tu apa, cikgu? Perindukan ni merupakan satu ruang yang tertutup untuk memberi perlindungan kepada poultry peringkat anak. Ruang ini menyerupai ibu ayam yang memberi keselesaan, ruang dan keselamatan dan lain lagi. Namanya perindukan. Kita tak panggil reban ya? Tak, kita panggil perindukan. Perindukan. Cikgu, tengok ayam yang comel ni, saya tertanya-tanya berapa usia anak ayam ni? Anak ayam ini berumur 1 hari. 1 hari? Jadi kalau di industri kita akan panggil DOC ataupun day old chicks. Day old chicks? Ya. Macam tu sebutannya? Yes, di industri memang disebut DOC saja. Jadi cikgu, kalau kita tengok, apa kesan keperluan dia kalau day old chicks ini tak dipenuhi? DOC ni kalau tak dipenuhi, contohnya keperluan asas kita ada 3. Kita perlukan makanan, minuman dan juga ruang. Jadi kalau keperluan ni tidak dipenuhi, dia boleh membantutkanlah pembesaran. Dan juga boleh menyebabkan kecederaan dan kematian jika tak dipenuhi. Dan kita ada juga keperluan tambahannya juga, Cikgu Zati, kan? Ya. Keperluan tambahannya adalah seperti haba dan juga keselesaan lantai. Penting juga kita menentukan tahap atau peringkat haba yang baik, yang selesa, dan juga di mana lantai kita nak letak anak ayam ini untuk bina perindukannya. Jadi cikgu, Yuyu teringin sangat nak pegang anak ayam yang comel ni. Tapi sebelum tu cikgu, sebelum kita mulakan apa juga aktiviti, kita mesti patuh SOP terlebih dahulu. Yuyu sediakan gel pembasmi kuman ini. Mungkin Cikgu Zati boleh mulakan terlebih dahulu. Saya mulakan dulu. Okey, seterusnya Cikgu Linda pula. Dan sepanjang siaran ni cikgu, kita juga akan mengenakan pelitup muka. Ini adalah tanggungjawab kita semua, baik warga pendidik, hos maupun kru penerbitan, untuk sentiasa patuh kepada SOP dan memakai pelitup muka sepanjang siaran. Okey cikgu, lepas ni kita akan tengok bagaimana cara membina perindukan anak ayam. Berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Mahir Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali semula dalam Akhir Didik TV KPM. Hari ini kita belajar tentang agroindustri ternakan poultry. Sebentar tadi Cikgu Zati dan juga Cikgu Linda dah terangkan kepada kita apakah itu perindukan. Biasanya Yuyu dengar ayam ni kita letak dalam reban. Tak pernah dengar pula apakah itu perindukan. Cikgu Zati mungkin boleh cerita selama mana anak ayam ni kita nak letak dalam perindukan? Okey, jangka masa bagi peringkat perindukan ialah selama 14 hari iaitu 2 minggu. Kita akan letakkan dia dalam perindukan selama 14 hari. 14 hari kemudian akan dipindahkan ke reban ke? Kita akan pengepung tu kita akan besarkan. Kita akan bagi ruang rantai yang lebih besar mengikut pembesaran dia. Maksudnya anak ayam itu hanya akan berada dalam kepungan perindukan itu selama 14 hari. Kemudian kita akan besarkan pengepung itu. Pada usia berapa kita nak pindahkan dia ke reban yang lebih besar? Selalunya tempat perindukan tu memang kita dah sedia letak dalam reban. Jadi bila pengepung tu dah tak boleh menampung pembesaran dia tu, kita akan buka lah pengepung tu. Kita akan bebaskan macam dia. Tu rupanya. Okey, Yuyu nak tanya sekarang ni, macam mana kita nak bina perindukan tu? Purnama merindu tahu, perindukan tak pernah tengok lagi. Jadi kita sama-sama dengan Cikgu Linda, apa bahan yang kita perlukan, Cikgu? Okey, mula-mula pada saya ni adalah peralatan. Ini adalah peralatan yang kita perlukan untuk membentuk ataupun melakukan aktiviti penyediaan tempat perindukan lah. Yang pertama adalah alat pemanas. Okey, pada saya ni ada 2 jenis alat pemanas. Yang mana ini adalah alat pemanas jenis Hoover. Okey, bila Hoover dia ini menggunakan gas untuk menghasilkan haba. Okey, dan yang kedua adalah mentol. Mentol ni kita akan menggunakan elektrik dan kita akan pasang untuk macam anak ayam Yuyu ni, kita akan pakai mentol lah. Sebab dia tak banyak. Macam kalau ini boleh sehingga 100 ekor anak ayam. Selama ni Yuyu tengok, Yuyu ingat mentol tu hanya untuk menerangkan, rupanya ada fungsi untuk memberi haba. Ya, betul. Sebab mentol ni juga boleh memberikan haba. Sebab kalau untuk anak ayam ni ataupun untuk perindukan ni kita perlukan suhu 32.2 hingga 35 darjah Celsius. 32.2 sehingga 35 darjah Celsius. Itu adalah ukuran antara untuk haba anak ayam lah. Okey, kan kemudian kita perlukan termometer. Okey. Termometer ni penting untuk kita pantau suhu anak ayam. Kita tak nak anak ayam terlalu sejuk ataupun terlalu panas. Okey. Adakah menggunakan suhu bilik yang biasa ataupun lebih panas daripada seadanya? Kalau suhu bilik biasa dalam 27 hingga ke 28 itu suhu bilik biasa. Jadi untuk anak ayam agak sejuk. Apa jadi kalau Yuyu letakkan anak ayam Yuyu dalam bilik atau dalam rumah macam biasa menggunakan suhu bilik, Cikgu? Dia kalau terlalu sejuk, dia akan saling berkumpul sama sendiri. Jadi bila dia berkumpul, dia akan saling bertindih dan boleh menyebabkan boleh patah kaki, kecederaan, mati pun boleh. Okey, tak naklah Yuyu kena dengar cakap Cikgu. Okey, macam mana kita nak buat pengepung ni, Cikgu? Okey, kalau pengepung, kalau di industri ataupun di kolej, kami akan menggunakan papan plywood ataupun papan lapis. Tapi untuk anak ayam Yuyu ni, kita gunakan cardboard. Dan kita akan guna juga pengepit yang dibuat daripada kayu. Okey, dan ini kita akan bentuk sebentar nanti. Kita akan jadikan dia bentuk bulat. Kita nampak sepetak tapi sebenarnya dia akan berbentuk bulat. Okey. Kemudian kita bekas makanan dan minuman untuk peringkat perindukan. Okey. Kalau untuk anak ayam yang baru kita dapat, kita akan guna dulang. Okey, kita panggil dulang makanan beserta dengan jaring. Jadi kalau dia sedikit besar, mungkin minggu kedua dia dah boleh pakai bekas makanan seperti inilah. Dan yang seterusnya kalau ada bekas makanan, kenalah ada minuman. Okey, dan ini adalah bekas minuman untuk anak ayam peringkat perindukan. Okey. Selama 14 hari akan ada lah ni dalam perindukannya? Ya, akan ada. Kita akan gunakan ini untuk peringkat perindukan. Kalau untuk anak yang lebih besar, bekas yang lebih besar kita akan gunakan. Okey, Cikgu, saya kena jaga penjarakan 1 meter daripada Cikgu. Okey, Cikgu, inilah penimbang namanya. Ya, betul. Cikgu, janganlah jual ayam tu. Saya sedih nanti saya baru dapat ayam tu. Tak, penimbang ni bukan untuk kita jual. Penimbang ni untuk kita rekod penerimaan anak ayam. Apabila kita terima, berapa berat dia. Selamat anak ayam saya. Baru nak bermanja-manja dengan anak ayam, tiba-tiba dah kena jual. Sedihlah. Jadi ini adalah peralatan yang kita perlukan untuk perindukan anak ayam. Okey, Yuyu nak ulang semula. Mungkin kalau Yuyu boleh ingat, murid-murid pun boleh ingat. Kita ada haba, mentol. Habanya kena 32.2 hingga 35 darjah Celsius. Kita ada cardboard ini. Kemudian kita ada kayu. Ini adalah bekas makanan. Ini bekas minuman. Kalau anak ayam yang kecil, kita kena guna tray untuk bekas makanan dia.
Dan ini bukan untuk jual anak ayam Yuyu. Tetapi ini adalah untuk menimbang berat anak ayam. Nak tak kita timbang sekarang? Tak apa, kita akan timbang apabila kita dah siap buat pengepung nanti. Sebab kita akan kena semak dia punya kesihatan dan juga berat. Nanti kita akan timbang dalam selepas kita siapkan ni lah. Dan bahan nanti Cikgu Zati akan terangkan. Maksudnya kita ambil anak ayam tu, kita timbang, baru kita masukkan dalam pengepung. Betul. Okey, kita nak tanya Cikgu Zati lah. Apa bahan boleh. yang kita perlukan untuk letak dalam pengepung tu, Cikgu? Okey, bahan yang pertama yang kita perlukan ialah sarap. Okey, ada dua jenis sarap yang saya bawa hari ini. Yang pertama adalah ketaman kayu. Okey. Ketaman kayu yang kita gunakan seperti yang dalam anak ayam Yuyu tu. Okey, dan yang kedua adalah syaritan kertas. Okey. Syaritan kertas. Okey, untuk sarap ni fungsi dia untuk kita jadikan alas kepada anak ayam supaya anak ayam tak tercedera lah kalau kita letak dia di atas lantai. Sarap ni mestilah kering untuk memberi keselesaan kepada anak ayam. So, apakah pilihannya? Nak pakai yang ini atau yang itu atau Selalunya kedua-duanya di sekali? kolej kita akan pakai yang ni, ketaman kayu. Yang ini, okey. Apakah perbezaan di antara ketaman kayu dan yang seperti mihun ini? Ini apa sebenarnya, Ini Cikgu? syaritan kertas. Kertas yang kita potong kecil-kecil lah. Oh, ini adalah kertas. Maksudnya fungsi kedua-duanya adalah mengalas anak ayam ni. Dan kita gunakan ketaman kayu sebab dia menjadi penyerap najis ternakan lah sepanjang proses peternakan tu berlangsung. Oh, okey. Cikgu, itu pula apa dia tu? Yang ni. Okey, yang ni adalah vitamin. Okey, vitamin yang kita beri kepada anak ayam. Anak ayam pun ada vitamin? Ya, semasa proses pengangkutan daripada pembekal kepada kita lah, mungkin berlakunya anak ayam tertekan. Wow. Dia tertekan, jadi kita akan bagikan vitamin ni, kita akan bancur vitamin ni dan bagi pada anak ayam untuk mengurangkan tekanan kepada anak ayam. Anak ayam pun macam berhadapan dengan peperiksaan, dia pun boleh tertekan juga. Dan yang di hujung tu apa, Cikgu? Okey, yang seterusnya ni adalah keperluan utama ternakan, iaitu air. Okey, air ni jika kita memberi air kepada ayam, pastikan air itu bersih dan tidak tercemar. Ni air lah. Memang demanding jugalah penjagaannya. Dan yang terakhir, Cikgu, di sana tu dua tu. Okey, yang seterusnya adalah makanan. Makanan anak ayam bagi peringkat perindukan. Mungkin Cikgu boleh beri kepada saya. Okey, boleh. Saya nak tunjukkan dekat kamera lah. Ini adalah kita panggil dedak ayam. Kalau orang kata selalu kita bagi makan ayam, menggunakan dedak ayam. So kalau boleh tunjukkan di sini, Cikgu, dedak ayam ini ada tak klasifikasi yang baik ke ataupun yang kurang baik ke? Okey, dia mesti bersih dan segar lah. Maksudnya kita kena bagi anak ayam makanan yang baru setiap hari. Dedak ayam ni sendiri penghasilannya dari apa, Cikgu? Daripada dia selalunya kita protein, daripada karbohidrat. Agar cukuplah segala khasiat cukup dan segala nutrien. Dan kita panggil makanan untuk peringkat perindukan ni adalah makanan permulaan. Makanan permulaan untuk pembesaran anak-anak ayam. Jadi seterusnya, Cikgu, canvas tu nak buat apa pula? Okey, canvas ni merupakan alas lantai. Sebelum kita nak letak anak ayam ke atas, sebelum salat diletakkan, kita kena alaskan dulu lah untuk memudahkan pengurusan setiap hari. Okey, kita akan membina pengepung ataupun perindukan anak ayam ni selepas ini, Cikgu. Tapi sebelum itu, Yuyu terfikir, Yuyu ada tertanya-tanya, mungkin murid di rumah juga tertanya-tanya, bagaimana penggunaan termometer yang petak tu, Cikgu? Pertama kali tengok. Okey, ini adalah termometer untuk ruang. Okay, Okey. kalau bukan saja untuk direban ke apa, kalau kita nak letak di rumah pun boleh. Jadi kalau kat sini memang kita dah ni, dan ini adalah suhu dalam studio ni. Okey, memang kita dah automatik 23.1. Okey, 23.1 darjah Celsius. Ini adalah suhu ruang di dalam studio ni. Tapi nanti bila kita dah buat ruang perindukan, kita akan letakkan dalam pengepung. Jadi waktu tu kita dah pasang lampu. Waktu tu kita akan tengoklah adakah haba yang diberikan oleh lampu ni mencukupi atau tidak untuk anak ayam. Macam tadi, berapa tadi suhu untuk perindukan? 32.2 sehingga 35 darjah Celsius. Okey, betul. Saya rasa murid-murid pun boleh dapat juga. Baik, Cikgu, mungkin yang menonton program kita pada hari ini, Mahir Didik TV KPM ini, ada juga di kalangan mereka yang bukan mengambil program TVET, Agroindustri, Ternakan Poultry. Ada juga yang hanya mahu menjadikan ini sebagai hobi. Okey, jadi Cikgu, jika peternakan ayam ini dijadikan hobi, adakah kosnya mahal? Okey, jika untuk hobi, saya rasa tidaklah terlalu mahal. Jadi contoh kalau nak beli anak ayam ni tadi pun, kami beli dengan harga RM3 seekor. Murah je. Murah saja. Tapi bila kos makanan lah.
Jadi kos makanan kalau kita beli, saya rasa untuk kalau ayam pedaging, sebab ayam pedaging dia akan selama 35 hari saja. 35 hari saja. Sebab kita kalau kita ternak untuk makan 35 hari lah. Tapi kalau kita ternak untuk pemeliharaan sebagai bela, binatang peliharaan, boleh. Anak ayam ni sebenarnya boleh sampai umur 12 tahun sebenarnya. Jika kita jaga sebaiknya. Cikgu ada sebut tentang ayam pedaging tadi. Apa dia ayam pedaging tu? Ayam pedaging tu adalah sejenis baka ayam yang kita ternak untuk menghasilkan daging. Kita ada ayam penelur, kita ada ayam kampung, kita ada ayam eksotik, macam ayam serama ataupun ayam gajah. Kita ada pelbagai jenis ayam sebenarnya. Banyaknya ilmu yang Cikgu Linda dan Cikgu Izzati bagikan kepada Yuyu hari ini. Yuyu sendiri rasa teruja untuk binakan perindukan ini, seterusnya membela sendiri anak ayam. Dah tempah banyak tu, takkan langsung tak buat apa-apa. Tunggu sekejap sayang. Selepas ini kakak akan binakan pengepung dan perindukan untuk anda. Kembali lagi selepas ini, Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula dalam Mahir Didik TV KPM, masih belajar tentang agroindustri ternakan poultry. Sebentar tadi kita dah tahu apakah itu perindukan, apakah bahan-bahan yang kita nak gunakan untuk buat perindukan ni. Sekarang ni kita sendiri akan bina perindukan ini bersama dengan Cikgu Linda dan juga Cikgu Zati. Dah sedia ke? Sedia dah. Okey, apa langkah pertama? Okey, pertama sekali kita kena pastikan keselamatan kita terjagalah apabila cikgu melaksanakan apa-apa aktiviti. Jadi pertama sekali kita kena pakai pakaian keselamatan ataupun protective personal equipment atau itu PPE, seperti pakaian yang dihaskan lah kalau untuk masuk ke reban. Macam kami cikgu dah pakai pakaian yang memang untuk tenaga pengajar. Yang penting selesa dan juga boleh melaksanakan tugas. Yuyu ingat janji sama-sama nak pakai ala jubah kurta ni. Jadi kami pakai pakaian longgar yang jenis mudah untuk melaksanakan tugasan kita sebentar nanti lah. Baik, cikgu. Jadi kita juga ada sarung tangan di sini. Ada. Okey, sarung tangan. Tujuan kita memakai sarung tangan ini bertujuan untuk melindungi tangan kita daripada tercedera lah. Sebab kita akan mengendalikan kayu. Okey, kemudian kita perlu memakai pelitup muka untuk melindungi kita daripada debu-debu sarap lah. Walaupun bukan dalam tempoh pandemik, kita tetap kena pakai pelitup muka. Ya, betul. Okey, yang cikgu bagi dekat Yuyu ni untuk apa cikgu? Okey, Google ni sebenarnya untuk melindungi kita punya mata lah daripada terkena abuk. Lah kedua-duanya berkacamata siap dia bagi jadi saya juga. Dengan Cikgu Linda tak boleh pakai lah sebab kami sedia dah pakai cermin mata. Okey, kita sudah bersedia untuk membina perindukan. Beruaplah cikgu, saya buka kejap Jom kita bina perindukan bersama-sama. Apakah langkah pertama cikgu? Okey, langkah pertama sekali kita dah letak canvas tadi untuk kita alas tempat perindukan kita. Ini adalah first step yang patut kita buatlah. Okey, kemudian baru kita akan bentukkan pengepung. Okey, jadi kat sini saya jadi kita akan duduk ya cikgu di bawah. Ya. Okey, boleh minta izin kejap lah untuk menanggalkan kasut. Saya separuh kayu. Okey, yang saya pegang ni adalah kayu pengepit lah. Kayu pengepit ni bertujuan untuk kita mencantumkan dan mengukuhkan binaan pengepung kita. Baik, Yuyu duduk ya. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, you boleh tolong pegangkan kacamata saya. Okey, saya. Okey, kita akan cantumkan kita kena jaga penjarakan fizikal kita. Okey. Kita akan cantumkan dan bentukkan bulat lah. Okey, saya letak dulu kat sini. Melengkungkan dia ya cikgu? Melengkungkan dia. Okey. Okey, first kita akan ambil kayu ni dan kita akan kepitkan lah. Oh, dah disediakan. Okey, jadi dia akan kukuh. Jadi mungkin di Yuyu boleh? Okey, Yuyu nak cuba juga. Okey. Kita kepitkan kayu ini dan lengkungan cardboard yang telah disediakan. Okey, seterusnya Cikgu kenapa Yuyu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa bismillah tadi cikgu. Okey, yang last sekali saya dan Cik Linda. Laju je nak buatnya. Okey. Kita kena pastikan yang pengepung ni berada di atas canvas ni. Tadi sebab kita tak nak lantai kita kotor kan, dan juga kita nak mengelakkan sarap-sarap ni terkeluar.
Okey. Ada sebarang ukuran ke untuk perindukan ni ataupun kita anggarkan je berapa banyak kita nak letak? Dia ada ukuran dia yang mana 1 kaki persegi untuk 10 ekor ayam. Satu kaki persegi untuk setiap 10 ekor ayam. Okey, seterusnya apa yang kita perlu lakukan? Okey, next. Kemudian kita Ambil perlu sarap. taburkan sarap. Okey, Cikgu Zati akan tabur Zas. sarap. Okey. Jadi kita waktu ni kita akan Ya, cuba tolong boleh? untuk debu tu tidak masuk ke muka dan Okey, mata lah. ini sarapnya. Mungkin Okey. Yuyu boleh taburkan? Hai. Okey. Yuyu akan taburkan. Kita boleh menggunakan tangan ke cikgu? Boleh. Boleh. Oh gitu. Tuai padi antara masa. Bukan padi, ni apa? Ketaman kayu. Ke taman kayu. Esok jangan layu-layuan. Klasik betul suara tiba-tiba. Okey, saya tuang terus ya. Tuang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, inilah gunanya supaya mengelakkan debu masuk ke mata masuk. Yuyu. Okey, cikgu. Seterusnya. Mungkin kita boleh ratakan lah. Ratakan lah. Kita akan ratakan. Okey. Sebab tu kita kena pakai Google dan juga FaceMan ni sebab debu ni memang akan naik. Betul cikgu. Yuyu bila dah Yuyu sendiri mengalaminya baru Yuyu tahu macam zush naik macam tu. Okey, seterusnya cikgu langkah. Okey, langkah seterusnya adalah meletakkan dulang makanan. dulang makanan. Dulang makanan. Okey. Okey, ini adalah dulang makanan yang tadi kita dah letakkan dengan makanan permulaan. Okey. Okey, dan kita akan letakkan di dalam pengepung. Okey. So kamera boleh tunjukkan. Okey, ni Ini dia. pastikan jaring ni berada dalam dulang. Kenapa kita kena gunakan jaring ni cikgu? Okey, anak ayam ni kaki dia suka mengais. Okey. Jadi bila kita tak letakkan jaring, akan berlakunya pembaziran makanan. Jadi kita kena letakkan lilah. Jadi pastikan lubang jaring tu besar-besar bagi anak ayam mudah makan. Lagi satu Yuyu nak tanya Cikgu Linda dan Cikgu Izzati, kenapa perindukan ni kena bentuk melengkung macam ni? Kalau Yuyu nak buat petak boleh tak? Okey. Kenapa perlu melengkung dan bulat? Sebab bila bentuk petak akan mewujudkan bucu. Okey. Bucu akan terbentuk. Okey. So bucu tu akan menjadi tempat yang berbahaya bagi anak ayam lah. Kenapa bahaya? Sebab dia akan berkumpul. Okey. Bila berkumpul dia akan bertindih dan bertindih akan menyebabkan kematian lah. Oh, boleh ya macam tu? Ya. Okey cikgu, kita dah letak tempat makanan, apa langkah seterusnya? Okey, selepas tu kita akan letakkan air. Air yang telah diisi dengan air vitamin. Oh, yang warna kuning ni air vitamin. Ya, Okey. air vitamin. So mungkin kamera boleh dekat ke sini, kita tunjukkan. Kita Okey. letak air vitamin. Kita akan letakkan dia bersebelahan dengan bekas makanan dan Okey, maksudnya dia akan ditempatkan di tengah-tengah. ya. Air vitamin dan juga bekas makanan. Ya. Apakah langkah seterusnya? Okey, kita kena pastikan bekas makanan dan minuman tu berdekatlah dengan anak ayam untuk Dan mengelakkan terletak di tengah untuk mengelakkan anak ayam mudah nak mengambil makanan. Kalau Yuyu letakkan bekas makanan dan bekas minuman ini di tepi, adakah ia akan berlaku perebutan di antara anak-anak ayam ini? Kalau bekas makanan dengan minuman tak cukup akan berlaku perebutan lah. Okey. Selepas itu cikgu, kita nak buat apa pula? Okey, selepas tu kita perlu sediakan haba tadi. Jadi kita akan pasang mentol yang mana akan memberikan haba kepada anak ayam. Okey, jom kita pasang. Saya akan serahkan. Dan kita akan gunakan kayu untuk bagi dia rentang di tengah lah. Okey. Kayu ni kita gunakan lah untuk Cikgu sendiri secara peribadi ada membela ayam ke? Ada sebab saya duduk area kampung. Jadi Di mana ada, tu? Di Melaka. Di Melaka. Banyak ke cikgu? Tak banyaklah setakat orang kata bela-bela untuk kampung. Suka-suka. Adakah cikgu ada gunakan untuk sumber pendapatan ataupun cikgu memang kemudian gunakan untuk sembelihan dan makan? Selalunya kita sembelih waktu raya lah. Waktu raya. Ataupun Memang ada dia dah pandang ke hadapan, merancang untuk menyembelih ayam tu. Okey, kita pasang pula. di sini. Okey, seterusnya kita pasangkan dia. Cikgu okey? You tolong. Okey. Okey. Okey, kita on. Okey, Wow, dah mungkin terang kamera dah. boleh tunjukkan. Bila dah ada lampu ini, secara tak langsung ia akan memberi haba kepada perindukan yang telah kita bina. Dan kena ingat, gunakan termometer bagi memastikan suhu di dalam perindukan ini di antara 32.2
sehingga 35 darjah Celsius. Okey, kita akan letak saja kat dalam ni. Dan selalunya haba ni kita akan pasang 2 jam sebelum Letak anak ayam ni sampai. Okey. Termometer tu kalau kita letakkan di tengah tu, kemudian kita akan angkat sebelum letakkan anak ayam. Tak, kita letak sekali dengan anak ayam. Nanti dia pijak termometer tu. Tak apa, tak rosak. Okey, kita dah tahu macam mana cara kita nak meletakkan mentol ini, dan kita dah letak juga pengukur suhu ataupun termometer untuk memastikan suhunya adalah cukup dan bersesuaian dengan anak-anak ayam ini. Dan berapa jam sebelum, cikgu? Selalunya 2 jam sebelum ketibaan anak ayam. 2 jam sebelum. Okey, jadi cikgu, sebelum kita masukkan anak ayam ke dalam perindukan, apa lagi langkah yang mungkin kita tertinggal? Setakat ni saya rasa Lengkap? kita dah lengkap. Kita dah boleh masukkan anak ayam lah. Tapi kita kena pastikan haba tu bercukupi lah. Okey, perfecto. Sekarang kita akan ambil selebriti kita pada hari ini, iaitu anak ayam. Baik, cikgu. Mungkin cikgu boleh ambil anak ayam itu. Okey. Anak ayam tu kena... Cikgu, kita kena timbang dulu ke? Kita kena semak dulu dan timbang dulu. Okey, jadi kita akan pastikan bekas ni okey dulu. Okey, pertama Jadi sekali cikgu, kita akan kira berapa ekor anak ayam yang ada. Adakah Yuyu boleh kira begini saja? Kita akan semak juga. Kita akan tengok kesihatan dia. Kita akan tengok mata, kaki dan juga dia punya bawah abdomen dia lah. Okey, Yuyu buka lah. Yuyu takut dia lari ni sebenarnya. Okey. Okay, mari saya tolong. Okey, sebelum kita nak jumpa dengan selebriti kita pada hari ini, cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini bersama Anaklah Ayam. Anak ayam. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anaklah ayam, anak ayam turun 10 ekor. Belum ada yang mati, semua masih hidup dan baru saja berusia 1 hari. Jadi cikgu, tadi kita dah belajar tentang macam mana kita nak bina perindukan untuk menempatkan anak ayam tu. Tapi Yuyu tertanya-tanyalah, bila Yuyu tempah anak ayam ni dah sampai rumah, macam mana Yuyu nak tahu anak ayam ni sihat ke tak? Berapa berat anak ayam ni? Dan lepas tu macam mana Yuyu nak pindahkan anak ayam ni daripada kotak lusinan ni ke perindukannya? Okey, jadi kita dah siapkan kita punya pengepung, tempat perindukan kita dah siap. Jadi kita boleh proses anak ayam ini untuk kita pastikan anak ayam yang kita terima ni sihat. Okey, macam mana kita nak buat? Kita tunjuk. Kita buka So, Jangan Yuyu mengejut ya. Perlahan-lahan, bismillah. Okey, Yuyu akan bantu cikgu. Okey, kita akan gunakan kotak ni untuk kita nak timbang lah. Berlari-lari dia. Okey, mula sekali. Dia kena pujuk juga ya, sayang. Kita boleh tengok pada mata dia. Okey, mata dia, kalau mata dia terbuka dan macam cerah, maksudnya dia sihat. Sebab kita tak nak mata dia macam malap ataupun mata dia tertutup. Kita tak nak tu. Anak ayam kalau buta, nanti dia menyebabkan dia susah nak makan. Dia tak sihat lah. Dia tak boleh nak hidup nanti sebab tak boleh nak makan dan minum. So kena tengok mata dia, kena tengok kaki dia, bukan saja tengok pada bulunya. Kita tengok kaki dia kalau tiada patah atau kecederaan, dan juga kita kena tengok pada abdomen dia. Abdomen dia bawah perut dia lah. Kita tak nak dia ada pusat yang basah sebab ayam baru 1 hari. Jadi selalu kalau keluar daripada pusat penatasan, dia masih lagi ada basah. Okey. Jadi setakat ni saya tengok, tadi you tengok basah ke kering? Okey, Yuyu tengok semua tadi anak pusatnya kering, matanya terbuka, lepas tu tidak ada yang kaki patah sebab semua aktif, bukan main lagi. Jadi ada berapa ekor tadi? 10. Okey, jadi dah 10 ekor. Kita dah semak semua sihat. Sekarang ni kita akan timbang. Cikgu akan timbang menggunakan bekas ni terus? Supaya dia tidak berkejaran lah. Itu tips ya kepada murid-murid. Jangan timbang satu-satu. Nanti letak satu, ambil yang satu, dah hilang. Jadi kena letakkan dalam kotak dan timbang sekali harung terus. Silakan cikgu. So kita akan kira purata berat dia lah. Okey, untuk proses yang kedua, kita akan timbang lah anak ayam ni. Kita akan timbang 10 ekor terus. Okey, boleh lihat dekat penimbang ni dalam 700 gram. Okey, 700 gram lah untuk berat untuk ni. So, bolehkah kita ambil purata cakap satu ekor anak ayam kemungkinan besar 70 gram satu? Ya, boleh, betul. okey. Okey, tujuan kita timbang ni untuk kita rekod lah. Untuk kita rekod dan untuk kita pantau daripada peringkat perlindungan sampailah dia besar
So kita boleh pastikan berat badan ayam ni akan membesar dengan seragam. Okey, secara purata boleh tak kita kata ketika usianya dah 14 hari, berapa berat purata seekor anak ayam? Lebih Ya, kalau 14 hari tu dia maksudnya dalam tempoh perindukan dia boleh dalam 300 gram ke 400 gram. Untuk sebab dia masih lagi dalam peringkat anak. Okey. So jadi bila kita masuk peringkat pembesaran kita akan bagi makanan untuk mencepatkan pembesaran dia. Okey, maksudnya daripada 70 gram seekor anak ayam boleh menginjak beratnya kepada 300 ke 400 gram dalam tempoh 14 hari. Tu kena ingat ya murid-murid, barulah kita tahu ada perkembangan positif dengan anak ayam kita ni. Jadi cikgu, kita nak buat apa seterusnya? Okey. Kita akan pindahkan ke pengepung dan kita akan masukkanlah, bagi saya tolong Cikgu Zati. Okey. Jom kita ke pengepung. Silakan cikgu. Silakan cikgu dulu. Ayam bermacam ayam. Okey. Cikgu nak Yuyu tolong ke atau cikgu takut boleh, bila Yuyu tolong? Yuyu pun boleh tolong masukkan. Okey. Kami cikgu ayam dah biasa masukkan. Jadi apa kata Yuyu masukkan? Okey, Yuyu kira Kira. Okey. Ayam yang pertama jatuh kepada Ali. Saya letak nama siap-siap. 1, 2, 3. Jangan lari. Ayam ni cikgu kata macam kita bela kucing pun, kita kena ada kelembutan supaya dia tak terkejut. Dan kadang-kadang cikgu pernah cakap cikgu bercakap dengan ayam. Ya, kadang-kadang saya macam tadi saya suruh dia behave. Sebab kita tak nak dia macam kita berbuat lah, kita tak nak bagi dia tertekan. Ada juga di industri yang memasang lagu dalam reban untuk menenangkan ayamnya. Ada pula tipsnya. Ada. Wah, dah 6 dah. 7, 8, 9 dan 10. Ada bakat tak Yuyu? Hai sayang. Hai, tengok lari kecomelan dia. Ini yang ke-10. Paling bongsu lah saya panggil. Si bongsu. 10 ekor. Terus makan ni lapar ke? Kenapa? Jadi kita boleh tengoklah pemantauan untuk anak ayam ni. Okey, Cikgu Zati mungkin boleh terangkan. Okey, untuk apabila kita dah masukkan anak ayam dalam pengepung, kita akan tengok taburan anak ayam ni. Okey, kita ada 4 jenis taburan. Yang pertama sekali, kalau anak ayam ni di belakang. kita boleh tengok di papan belakang ni. Okey. Untuk gambar yang pertama, kita boleh nampak anak ayam menjauhi alat pemanas. Itu bermakna keadaan dalam pengepung ni adalah sangat panas. Untuk gambar yang kedua, kita boleh nampak anak ayam ni dia duduk di bawah, berkumpul di bawah alat pemanas. Itu kerana keadaan di dalam pengepung ni terlalu sejuk. Okey, untuk yang gambar yang ketiga, kita nampak anak ayam ni berada di belakang alat pemanas. Itu bermakna ada angin yang kuat dalam pengepung. Okey. Dan yang last sekali, yang terakhir sekali adalah gambar, maknanya anak ayam berada ke serata-rata. Itu bermakna suhu di dalam pengepung ni sesuai untuk anak ayam. Maksudnya dalam rajah yang cikgu tunjukkan ini, yang keempat adalah yang terbaik. Okey, yang keempat adalah yang terbaik sekali. Okey, jadi cikgu, apabila Yuyu meletakkan anak ayam itu masuk ke dalam perindukan tadi, Yuyu tengok semua berkumpul di tengah nak makan. Itu menandakan dia memang sangat lapar ke cikgu? Ya, betul. Ia mungkin menunjukkan dia sangat lapar dan juga bukan setakat makan. Dia juga minum air yang kita berikan. Air yang berserta dengan vitamin tadi untuk memberi ketenangan kepada mereka sebab mereka agak tertekan dalam perjalanan kami. Kami dari Rembau agak jauh untuk sampai ke Sri Bentas ni. Ini anak ayam Rombau lah ni. Rombau most wanted. Okey, cikgu. Jadi Yuyu ada tertanya-tanya juga. Selain lampu berwarna kuning, boleh tak kita gunakan lampu putih atau lampu-lampu neon? Kalau lampu ini fungsinya dalam ni adalah ada 2 lampu fungsi dia. Satu adalah untuk pencahayaan dan satu adalah untuk haba. Jadi kalau lampu putih ataupun lampu neon, asalkan dia boleh memberikan cahaya dan haba yang mencukupi, boleh. Tapi selalu kalau warna-warni, lampu yang berwarna-warni agak malap dan boleh menyebabkan pencahayaan yang kurang dan anak ayam mungkin tidak nampak di mana makanannya. Okey, sekarang ni kamera sedang menunjukkan
video dekat ataupun close up kepada anak-anak ayam 10 ekor ini, cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan kepada penonton ketika ini, apakah pattern yang kita saksikan sekarang ni, kerana mereka semua, ayam ini semua berada di tengah. Okey, kalau kita tengok dari sini, daripada Cikgu Zati terangkan tadi berkenaan dengan gambar raja tadi, mereka berada di bawah lampu. Jadi kalau kita tengok lebih dekat, suhu yang ada ketika ini adalah suhu 25 darjah Celsius. Jadi belum capai belum 32. capai lagi. Tadi kita semak sebelum kita masukkan 23. Betul, cikgu. So maksudnya suhu ni masih lagi tengah Sejuk. masih lagi sejuk lagi lah. Jadi kita akan, sebab tu saya kata kena letak 2 jam sebelum habanya. Jadi taburannya berada di gambar nombor 2 lah. Okey, kalau semua penonton boleh lihat ketika ini jika kamera tadi menunjukkan bahawa anak-anak ayam ini semua berkumpul di tengah-tengah, ini menunjukkan bahawa mereka memerlukan haba. Jadi Cikgu Izzati telah terangkan di rajah nombor 2 itu, yang mana menunjukkan jika anak-anak ayam itu berhimpun atau berkumpul di satu ruang tengah, ini bermaksud mereka cuba mendapatkan haba, ya cikgu? Betul. Mereka memang perlukan haba ni sebab anak ayam bulu dia masih lagi tidak tebal. Jadi mereka perlukan haba untuk membesar dengan baik dan selesa dan berasa selesa. Betul. Jadi cikgu, apa tips untuk kita memastikan anak-anak ayam ini hidup lebih lama dan tidaklah cedera dan sebagainya? Okey, kalau itu kita kena melaksanakan pemantauan setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Bila peringkat perindukan dalam 14 hari itu adalah peringkat yang sangat perlu kita ambil dengan teliti. Kita kena jaga sebab ia adalah amat penting untuk memastikan tumbuhbesaran anak ayam ini meningkat dengan cepat. Tapi bila dia dalam peringkat pembesaran, dari segi pemantauan tu mungkin akan berkurangan lah. Jadi cikgu, mungkin kita boleh recap balik atau imbas semula apa yang kita belajar sebentar tadi. Apakah peralatan dan juga bahan-bahan yang diperlukan bagi membina perindukan anak ayam ini? Silakan cikgu. Apa yang diperlukan? Okey. Keperluan asas utama yang kita perlukan ialah ruang dan juga ruang lantai dan juga suhu. Okey, dan juga keperluan tambahan iaitu keselesaan lantai yang seperti yang disediakan oleh ibu ayam. Itu paling penting. Jadi sebelum kita nak menerima anak ayam, pastikan semua bahan dan peralatan disediakan. Okey. Jadi kalau Yuyu boleh imbas semula apa peralatan yang kita gunakan tadi, sebenarnya yang pertama adalah haba, kemudian pengukur suhu atau termometer, kemudian kita perlukan mentol yang mana boleh disertakan dengan plug point ataupun punca kuasanya. Kemudian kita perlukan cardboard, kita perlukan kayu yang telah dikepit supaya mudah untuk kita terus letakkannya. Kita juga perlukan ketaman kayu, sarap, dedak untuk makanan dan juga air vitamin untuk anak-anak ayam ini. Ada apa-apa ke yang Yuyu tertinggal? Tak ada. Saya rasa Yuyu dah boleh kompeten dan mahir dalam menyediakan tempat perindukan anak ayam ini. Seronoknya. Kalau tak kerana Cikgu Zati, tak kerana Cikgu Linda, Yuyu pun tak pernah mempunyai pengalaman sendiri untuk membina perindukan anak ayam ini. Cikgu, ada tak sebarang tips, katakanlah murid-murid yang mengikuti program TVET, agro industri ini, katakanlah selepas ini mereka mahu membina satu ruang untuk ayam yang sudah berusia lebih 14 hari. Adakah kita akan membesarkan ruangnya? Boleh tunjuk tak macam mana caranya mungkin? Okey, kalau kita untuk dibesarkan, sekejap saya alihkan kotak ni. Kita Baik, cuma cikgu. gerakkan. Kita boleh gerakkan just sini saja. Kita just besarkan lah. Besarkan sajalah. Dia sebenarnya mudah je. Kalau di industri kita pakai papan plywood yang besar tu, kita boleh kembangkan lagi. Tapi ini kita pakai cardboard, jadi agak limit untuk agak terhad untuk kita besarkan lagi. Tapi kalau di industri, papan lapis tu boleh dibesarkan lagi hanya dengan melaraskan pengepit. Mudah je sebenarnya. Orang kata kalau dalam bahasa Inggeris dengan izin adjustable ya, lengkungan ataupun perindukan anak ayam ni. Cikgu, selain anak ayam, adakah penggunaan perindukan ini juga terpakai untuk anak itik, anak angsa dan sebagainya? Ya, betul. Ya, betul. Dia memang terpakai untuk semua jenis poultry. Jadi katakanlah kita tahu kan sifat semula jadi anak itik itu sendiri memerlukan air. Jadi kalau kita letak dia dalam perindukan, dia mesti nak cari air juga. Mungkin cikgu boleh beri sedikit nasihat dan tips kepada murid-murid. Kalau itik ataupun angsa, semua mereka dalam perindukan memang kita akan sediakan macam ni. Sama juga. Kita akan sediakan dalam ruang macam ni. Tapi bila mereka meningkat dewasa, kita akan keperluan contohnya kalau dia nak air untuk macam angsa dia suka berendam. Dia suka mandi. Jadi kalau dia tak mandi memang dia akan stres. Jadi kita akan sediakan tapungan air untuk dia lah.
Sama jugalah dengan itik, kita akan sediakan takungan khas untuk dia. Okey, jadi cikgu kalau kita boleh imbas mula apa yang kita belajar sebentar tadi, betul kata cikgu tadi, sekarang suhu telah pun meningkat kepada 25.4. Sebentar tadi apabila kita mula-mula membina perindukan ini, suhu adalah 23.1. Cikgu Linda dah bagi tips, Cikgu Zati pun dah bagi tips, kita kena tunggu sekurang-kurangnya 2 jam sebenarnya. Nak bagi suhu tu meningkat kepada 32 darjah Celsius, baru letak anak ayam. Ni bagi tujuan siaran, kita letaklah segera untuk tunjukkan kepada murid-murid. Cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan lain-lain tips yang perlu murid-murid agroindustri tahu tentang penternakan ayam ni. Okey, apabila kita menggunakan sarap sebagai alas lantai, pastikan kita kena sentiasa menukar sebab ayam pedaging ni dia suka makan, dia suka minum, jadi najis dia pun akan agak banyak. Jadi kita kena tukar alas lantai dia untuk mengelakkan keluar bau, kemudian untuk mengelakkan gas amonia tu terhasil. Bila gas amonia terhasil, bila sarap basah boleh menyebabkan jangkitan penyakit juga berlaku. Okey, berapakah kekerapan kita perlu menukar sarap Sebenarnya ni? setiap minggu kita akan tukar. Secara mingguan ya? Ya. Maksudnya Kita akan buat jika pengurusan. anak ayam ini berada dalam tempoh 14 hari, 2 kalilah Ya. kita perlu tukar. Jika tidak menggunakan sarap ke taman kayu ni, kalau kita guna sarap dalam bentuk kertas sebentar tadi cikgu, berapa kekerapannya? Sama juga. Sama juga ya? Okey. Okey. Jadi Cikgu Linda, tadi Cikgu Linda dia cakap tentang pemantauan anak ayam ni secara harian. So cikgu pun datang tengok harian. Katakanlah ada seekor yang tercedera. Adakah kita akan mengasingkannya keluar cikgu? Kita asingkan dan kita akan berikan rawatan lah ikut kepada kalau dia cedera macam mana. Sebab bila ayam yang cedera, dia susah nak dapatkan makanan dan minuman. Jadi kita asingkan dan kita akan berikan makanan minuman untuk dia saja. So kita panggil tu adalah pengasingan lah. Kaedah pengasingan, kita akan letak dia dan kita akan bagi makanan untuk dia supaya dia tidak perlu berebut dengan anak-anak ayam yang sihat. Okey, jadi menggunakan teknik yang betul, saya tertanya-tanyalah cikgu, boleh tak sebenarnya kalau orang tu dia macam nak jimat kuat sangatlah, dia pergi campurkan anak ayam dengan ayam dewasa cikgu? Adakah tak digalakkan secara profesional? Memang tidak digalakkan sebab anak ayam mempunyai kadar imunisasi yang lebih rendah berbanding dengan ayam yang dewasa. Jadi dan juga ada tingkah laku di mana ayam ni dia ada tingkah laku dominasi. Jadi dia kalau anak-anak ayam ni mungkin dia akan dia akan bully jugalah anak-anak ayam ni. Jadi kita tak nak nanti dari segi pemakanan mereka berebut. Dan semestinya ayam dewasa lah yang akan menang. Lebih dominan. Itulah sifat semula jadi ayam ini tidaklah seperti haiwan lain yang mana anaknya mesti bersama dengan ibunya. Jadi untuk penternakan ayam sebagaimana Cikgu Linda ajar tadi, ayam kecil dan ayam dewasa perlulah diasingkan agar tidak mendatangkan kecederaan dan berebut makanan dan sebagainya. Cikgu Linda dan Cikgu Zati, terima kasih banyak kerana ajar Yuyu macam mana cara buat perindukan. Sama-sama. Kita nak dengar rumusan daripada kedua-dua cikgu ini. Silakan cikgu. Okey, jadi secara kesimpulannya, hari ini kita dah capai hasil pembelajaran kita tadi Betul. yang mana kita dah kenal pasti bahan dan peralatan dan kita juga dah melaksanakan aktiviti penyediaan tempat perindukan. Jadi secara kesimpulannya, penyediaan tempat perindukan ni adalah amat penting dan memang perlu dijalankan dengan teliti bagi memastikan pembesaran anak ayam ini ataupun permulaan hidup dia. Macam tadi dia baru sehari umurnya, permulaan hidup dia adalah baik dan dia boleh membesar dengan baik. Betul. Okey, Cikgu Zati pula. Okey, jadi yang penting apa yang kita dapat ni, pengurusan anak ayam pada peringkat perindukan ni adalah merupakan salah satu peringkat pengurusan yang sangat rumit lah. Jadi untuk kita memastikan kejayaan tu hasilnya ada kejayaan, kita kena pastikan tempat perindukan ni mestilah selesa, peredaran udara dan suhu juga kita dapat bagi yang selesa kepada anak ayam. Itu dia. Terima kasih banyak Cikgu Linda dan Cikgu Zati. Sebelum mengakhiri siaran, Yuyu tak naklah berpisah dengan anak ayam ni. Izinkan saya untuk memegang seekor daripadanya cikgu. Silakan. Terima kasih cikgu. Anaklah ayam.
Didik TV KPM